Kedah Darul Aman FC untuk saingan Liga Bola Sepak Malaysia pada musim depan. Kita akan memperkenalkan pasukan dan jersey pada bulan Januari. Jadual asalnya 15 tapi ada sedikit masalah. Tapi akan diteruskan untuk memperkenalkan jersey dan pasukan kita ni pada bulan Januari juga, insya-Allah. Semuanya akan berjalan lancar. Dari segi persiapan pemain dan kejurulatihan, kita telah 99% telah confirm complete. Kalau tak ada arah melintang, semua ni akan diumumkan pada Januari. Saya fikir lepas 20 Januari. Kerana ada masalah sikit saja. Ya. Import tak balik lagi. Import lepas Christmas bawa balik. Lah ni lokal lah. Import ni ada yang baru pakai sekali. Korek nampak. Tunggu pengumuman rasmi. Akan diumumkan pada Januari. Januari ni. Tak keluar, korek tak keluar. Bagi saya sikit untuk negeri mana, negara mana yang import. Oh, tu dia. Pakai bayangan dia. Negara tahu. Pemain yang sama yang main dengan Kedah pada musim lepas lah. Dikekalkan. Yang top-top tu lah. Yang top-top tu lah. Dua awang hitam tu lah. Dua awang hitam, tak kira orang kata saya hina orang pula, tapi dia memang hitam pun. Dikekalkan. Pemain baru tempatan kau bawa. Tak boleh habaq lagi hujung bulan Januari tu, saya kata korek nampak. Dahsyat betul teknik-teknik kan tu. Cara-cara nak tahu. Betul tak surprise lah no. Ya. Kita akan umumkan pada bulan Januari bersama dengan jersey. Dan ada sikit teknikal di sekitar peringkat jersey tu. Kalau kita umum awal, dia kena umum sekali pasukan dan jersey. Tanggungjawab yang diberikan jelas jawatan sebagai CEO KDFC, mungkin ada sesuatu yang perancangan yang hebat sedang dirancang. Mungkin ada komen dari Tuan Kamal dari KDA. Ialah macam yang Berhormat cakap tadi, proses ni proses baru. Okey, bukan setakat Kedah saja yang alami masalah macam kita. Saya rasa semua negeri yang terlibat. Tapi walau bagaimanapun benda macam ni semua negara dah lalui. Tinggal Malaysia yang masih lagi follow cara lama. So sekarang kita memang ikut prasyarat yang ditetapkan oleh FM dan AFC. So kita proses ni pada saya sangat bagus. Dan tapi progres dia akan kita dapat daripada semasa ke semasa. Mungkin akan selepas melewati tahun pertama, kedua, ketiga, baru kita akan nampak smooth dia perjalanan KDA FC yang ni akan berjalan dengan, saya rasa dia akan lebih dengan orang yang berminat dengan kelab, pihak-pihak korporat yang ingin membantu membeli ataupun beli kita punya saham, sponsor. Walaupun kita baru buat macam sekarang ni, saya nampak proses ni dah mula orang macam berminat kan, berminat untuk macam-macam collaborate dia nak buat dengan KDFC. Tapi kita mesti selidik betul-betul lah, yang betul-betul serius, yang betul-betul ada kemampuan untuk nak collaborate dengan KDAFC. Beda secara profesional dengan pemain kontrak-kontrak baru secara profesional. Dia kalau ikut semua under KDAFC profesional, semua jawatan-jawatan yang termaktub dalam KDAFC itu semua profesional punya, orang panggil apa, susun atur dia. Sebab dia dah umpama satu perniagaan syarikat. Dia bermula daripada CEO, seterusnya kepada technical director, ada jawatan-jawatan yang ni, sampailah coach, Super League, Piala Presiden, belia dan Under 17.
Itu saja 4 tim tu bawah pentadbiran KDAFC. Tuan Kamal, sebelum ni Presiden JPA dah kata ada kejutan. Jadi buang mulut fan ni asyik terbayang-bayang kejutan demi kejutan. Jadi mungkin kejutan yang akan berlaku tu biasa. Okey, dia dari segi pentadbiran memang ada kejutan. Tapi kalau kita tengok situasi semasa yang dalam training dah viral beberapa player tu, kita nampak macam sebahagian tu dah tahu. Tapi kalau ikut kepada perancangan tim, masih ada lagi. Cuma masa untuk set up pasukan dia habis bulan Februari. Maksud dia close untuk kita cari player tu masih lagi ada. Maksudnya kita pun dalam urus sebuah pasukan ni kita tak boleh kelang kabut cepat-cepat. Tapi alhamdulillah kita dapat siapkan tim kita ni hampir 99% complete. Ada sikit-sikit lagi yang kita rasa perlu kita touch up. Dan kita pun tak boleh cerita dalam waktu ni kita dah 100%. So ada beberapa benda yang kita perlu, macam saya cakap tadi, susun atur dengan coach agar tim kita lebih mampan pada masa akan datang. InsyaAllah kita tak jauh daripada tim 2020 dan kita boleh bersaing dengan hebat tahun 2021. Banyaklah. Pemain telah dikurangkan 25. Macam mana pegawai untuk mengurangkan? Dia pegawai-pegawai pun kebanyakan pegawai kita ikut prasyarat FM. Dia ada susun atau dia satu siapa-siapa yang perlu ada dalam pasukan. Yang tak perlu tu kita tak ada lah. Pemain pun sama. Tapi pada tahun ni kita lebih tumpu kepada pemain-pemain Piala Presiden untuk kita upgrade ke atas. Maksud dia kita tak banyak ambil player-player luar. Ada juga tapi tak banyak macam tahun 2020. Dan kalau ada keperluan untuk kita support, kita akan main daripada tim Piala Presiden dan Belia untuk local player. Terima kasih tanggungjawab. Pasal tadi pengganti Syakir tu. Okey. Mungkinkah saya pada Iraq tu mungkin menjadi pilihan orang Malaysia. Okey. Yang kedua, selaku bekas pemain Kedah lah. Okey. Tanah yang kami pemain Bangla lah. Ya. CEO pun bukan player. Ya. So, apakah target dan sebelum kita tengok pun di salah sebuah swasta, TMJ kata one of team yang paling mencapai dalam Liga M adalah Kedah. Okey. So, apakah target sebagai CEO dan seorang player yang jadi? Kalau ikut kepada saya punya hasrat, okey. Macam saya cakap tadi dalam kongres, FA ni punya 20% dalam KDAFC. Sebab apa? Sebab prasarana kita masih lagi kita sewa, kita pinjam padang dan sebagainya. Bila benda ni berlaku kepada FC, kita akan cari jalan insya-Allah kalau boleh duduk dalam satu jangka masa. Kalau ada pelabur-pelabur atau orang yang sebenarnya ada orang yang berminat, kita perlu ada kita punya sport kompleks sendiri, kita perlu ada kita, walaupun kita tak setanding JDT, tapi dengan certain budget kita mampu untuk bina benda-benda ni. Jadi di samping tu kita akan raise up kita punya paid up capital. Macam contoh JDT kata dia ada 1 bilion. Pasal apa? Pasal dia selain daripada tim, dia ada dia punya stadium sendiri, dia punya apa sendiri. So kita pun nak ke macam tu lah. Tapi kita ada cara kita tersendiri lah. InsyaAllah tak lama dalam boleh kita capai. Yang penting kita kena pasang niat elok. Okay? Alright. Terima kasih. Habis Hanoh. Terima kasih.